Okey, cikgu sambung ya. Okey, ni tak apalah, ni sudah tadi kan? Okey. Seterusnya kita tengok apa persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey, ni pun ada dalam buku teks ya. Okey. Tengok yang ini ialah persamaan. Persamaannya ini persamaan. Kedua-duanya adalah pembahagian sel dan kedua-duanya melibatkan replikasi DNA. Okey? Kedua-duanya melibatkan replikasi DNA. Okey, tengok perbezaan. Perbezaan yang pertama. Okey, perbezaan yang pertama, mitosis berlaku di sel soma. Okey, ini mitosis berlaku di sel soma. Tahu kan sel soma? Sel soma tu semua sel dalam badan kita kecuali sel pembiakannya, itu ovum dan sperma. Okey, manakala meiosis berlaku di sel pembiakan. Okey, dia berlaku pada sel pembiakan ataupun gamet. Okey, boleh ya? Okey, kemudian perbezaan yang kedua, mitosis menghasilkan 2 sel anak manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okey? Kemudian perbezaan yang ketiga, mitosis tiada pindah silang manakala meiosis ada pindah silang. Perbezaan yang keempat, mitosis sel anak seiras dari segi genetik. Maksudnya, sel anak mempunyai maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Kemudian sel anak berbeza dari segi genetik. Kalau meiosis, sel anaknya di antara ada 4 sel anak kan. Setiap anak tu maklumat genetiknya berbeza dan setiap anak tu dia punya maklumat genetik berbeza dengan sel induk. Okay. Kemudian yang kelima, mitosis tiada variasi. Meiosis ada variasi. Kenapa boleh ada variasi? Sebab ada proses pindah silang. Okay. Kemudian perbezaan yang keenam, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Mitosis, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Meiosis, bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada sel induk. Okey? Separuh daripada sel induk. Okey, ada lagi satu. Cikgu lupa sesetengah. Dia ada istilah diploid dan haploid. Okey? Diploid dan haploid. Diploid dan haploid. Okey. Diploid ini susah cikgu tulis. Diploid. Okey, diploid contohnya manusia, kromosom kita 46, okey? So ini bilangan kita panggil ini diploid. Diploid tu bilangan kromosom yang sebenar lah. Kalau haploid tu separuh daripada bilangan kromosom. So diploid takut kamu jumpa kamu tak faham. Dia akan tulis 2N ya. Kalau diploid, dia akan tulis 2N. 2N tu adalah 46 kalau manusia. Kalau haploid separuh daripada 46 iaitu 23. So itu N. Okey, itu N. Haploid 23, diploid 46. Diploid tu nilai sebenar kromosom, haploid tu separuh daripada bilangan kromosom. Okey? Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok kepentingan mitosis. Oh, sorry, cikgu lupa. Okey, ini selalu masuk dalam exam, perbandingan mitosis dan meiosis. Okey, bila kita diminta untuk menulis perbezaan mitosis dan meiosis, biasakan buat tabelnya, buat jadual, sini mitosis, sini meiosis, kemudian buat ayat yang lengkap. Sebagai contoh, cikgu bagi ya, yang pertama. Ini tadi apa cikgu tulis? Mitosis, meiosis. Okey. Contohnya perbezaan yang pertama, kita tulis lengkap-lengkap ya, ayat yang lengkap. Apa maksud ayat yang lengkap? Ayat yang lengkap, bila orang baca, orang faham apa yang kita cakap. Kita tidak boleh menganggap orang faham apa yang kita maksudkan. Kita kena tulis jelas-jelas ya. Kita kena andaikan orang yang akan baca jawapan kita tu tidak tahu apa-apa. So, kita kena tulis jelas-jelas. Okey, sebagai contoh. Mitosis berlaku di sel soma. Yang sini pula, meiosis berlaku di sel soma. Okey, tu baru betul ya. Tu baru dapat markah. Okey, kalau contohnya kamu tulis sini, yang pertama ni, mitosis berlaku di sel soma. Lepas tu meiosis menghasilkan 4 sel anak. Itu salah ya, sebab
kiri dengan kanan tu kita mesti cakap benda yang sama. Kalau bilangan sel anak, dua-dua bilangan sel anak. Contohnya mitosis menghasilkan 2 sel anak. Meiosis menghasilkan 4 sel anak. Dia mesti macam tu ya. Okey, boleh? Okey, kalau kita tulis persamaan. Persamaan mesti ada ayat kedua-duanya adalah pembahagian sel ataupun mitosis dan meiosis adalah pembahagian sel. Okey? Boleh faham? Jangan tulis pembahagian sel. Apa yang pembahagian sel? Tiada markah kalau tulis macam tu ya. Kena tulis jelas-jelas. Okey? Okey, seterusnya kepentingan meiosis dan mitosis. Cikgu baca pun terbalik-terbalik. Okey, tengok mitosis. Apa kepentingan mitosis? Mitosis ni adalah kepentingannya untuk proses pertumbuhan. Mitosis penting untuk menghasilkan sel yang baharu. Kan? Macam baby kan? Kamu baby, tapak kaki kamu tu sebesar 2 jari je. Nanti lama-lama sekarang saiz 9, saiz 10 dah kaki kamu kan? Macam mana kaki tu boleh membesar? Kaki tu boleh membesar sebab berlaku mitosis. Penghasilan sel yang baharu berlaku. Jadi itu untuk proses pertumbuhan. Okey? Proses pertumbuhan maksudnya dia menggantikan sel yang baharu, menghasilkan sel yang baharu. Kemudian mitosis juga terlibat untuk menggantikan sel ataupun tisu yang rosak ataupun mati. Sebagai contoh, setiap hari rambut kita gugur. Tapi kita tidak botak-botak kan? Setiap hari rambut kita gugur sebab rambut tu dia akan hasilkan sel yang baru. Kemudian kalau lelaki tu selalu potong rambut, nanti rambut tu panjang balik kan? Tu proses mitosis. Dia menggantikan sel yang rosak ataupun mati. Lepas tu kulit kita setiap hari ada daki kan. Daki tu sebenarnya sel-sel yang mati. Dan sel-sel yang mati tu setiap hari akan diganti. Lepas tu kalau kita terluka kan. Okay, lama-lama nanti luka kita tu akan sembuh kan. Kulit yang daging ataupun kulit yang terpotong tu nanti bercantum semula. Kenapa boleh macam tu? Sebab ada mitosis. Mitosis akan menghasilkan sel yang baharu. Kejap ya. Okey, sambung ya. Sorry, lowbat. Okey, lepas tu pembiakan aseks. Okey, mitosis ni penting untuk pembiakan aseks. Contohnya ini adalah ameba. Ameba ni cara pembiakannya adalah belahan dua. Sama lah macam mitosis tadi kan. Daripada satu sel, dia akan membahagi dua menjadi 2 sel yang exactly sama. Okey, ini kita panggil sebagai pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks itu adalah pembiakan yang tidak melibatkan percantuman gamet jantan dan gamet betina. Okey. Okey, itu adalah kepentingan mitosis. Kemudian tengok kepentingan meiosis. Okey, meiosis ini penting untuk menghasilkan gamet. Okey? Penting untuk menghasilkan gamet. Apa gamet? Gamet itu ialah sel pembiakan. Contohnya sperm, ini lelaki lah, sperm dan ovum. Okey, sampai situ saja untuk mitosis dan meiosis. Ada apa-apa tidak faham? Tanya cikgu ya. Okey, terima kasih.